rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Saya hormati Tuan Pengerusi Timbalan serta Ahli Tungkasa Surau, Tuan-Tuan Imam Tan Bilal, seterusnya muslimin muslimat nanti Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kita kesempatan pada hari ini diberikan umur yang panjang, diberikan keluarga yang bahagia, hati yang tenang, rezeki yang melimpah. Jadi tak lain dan tak bukan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala nak melihat kita ni bersyukur atau tidak. Kerana Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan dalam Quran, dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala kata apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa? Untuk diuji. Hidup ni ada ujian, tuan-tuan. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada orang diuji dengan kesusahan. Ujian kesusahan itu mungkin ramai yang boleh mampu untuk menghadapinya, tetapi ujian kesenangan itu yang ramai yang manusia yang tumpas. Jadi insya-Allah tuan-tuan, malam ini kita akan sambung lagi pada muka surat 74 kan? 74 hadis yang ke-31. Kita masih lagi membincangkan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian berkenaan dengan kisah di mana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan akan hal ehwal ahli syurga ini. Kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan ru'yatullah, melihat Allah pada hari kiamat nanti, itu dalam syurga. An Abi Sa'id Al-Khudri qala, An Abi Sa'id Al-Khudri qala, Abi Sa'id ini adalah merupakan sahabat Nabi SAW, mana Abi Sa'id ini lahir 10 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi maksud dia tuan-tuan, mudanya Abi Sa'id Khudri ini ketika mana berhijrah ke Madinah, dan beliau adalah merupakan sahabat Nabi yang banyak menyertai ghazwah bersama Nabi SAW. Ya. Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaqul li ahli jannah, ya ahlal jannah, fayaqul labbaika rabbana wa sa'daik, fayaqul hal raditum, fayaqulun ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahada min khalqik, fayaqul ana u'tikum afdala min zalik. Qalu ayyu syai'in afdalu min zalik, fayaqul uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum abada. Hasan sahih. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Allah berfirman, ia bagi ahli syurga. Tuan-tuan, ini hadis kursi, benar hadis kursi. Ya, mana Allah berfirman, Rasulullah lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hai ahli syurga,
Maka jawab mereka itu, labbaik Rabbana wa sa'daik. Ini tuan-tuan, labbaik ni tuan-tuan adalah merupakan perkataan ataupun kalimah yang paling comel lah, ya, yang paling enak, yang paling lunak, yang paling bagus didengar lah, kan? Contohnya, ya Ummah, wahai Ummah, labbaik. Contohnya, ya Sa'id, labbaika ya Ummah, kan? Labbaika kita, kan, macam kita mak, kan? Sa'id, kan, kita kata, ya mak. Itu maksud dia. Tapi labbaika ni maksud lagi cantik lah, ya. Labbaika ya Ummah, kan? Labbaiki ya Ummi, kan? Itu adalah merupakan sahutan yang paling cantik. Kalau bahasa Arab tu, orang Arab tuan-tuan biasa guna perkataan labbaiki ya ummi, kan? Labbaiki ya ummi, labbaika ya abah, ya abi, kan? Tuan-tuan, abah tu perkataan bahasa Arab tuan-tuan, ya. Umma tu perkataan asal bahasa Arab tu. Abah tu, kan? Abah tu abahu, abahnya. Abun, abahu, abah, kan? Ummah tu ummah jadi mak. Akhirnya tukar kepada bahasa Melayu. Abah tu bahasa Arab asalnya tuan, abah, mak tu bahasa Arab asalnya. Abun, abahu, ayahnya, ummah, maknya. Lama-lama kita jadikan sebagai ni. Jadi ayah. Ayah tak adalah, ya. Abah tu, mak tu adalah asal daripada bahasa Arab. Sebenarnya tuan-tuan, kita ni banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab tuan-tuan, kan? Banyak dipengaruhi oleh perkataan-perkataan bahasa Melayu, banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Jadi tuan-tuan, fayaqul labbaika ya Rabbana wa sa'daik. Maka jawab oleh ahli syurga ni tuan-tuan, dia kata apa? Sehabis-habis sahut bagimu ya Tuhanku, dan sehabis-habis tolongmu. Maka firmannya, adakah kamu redha? Jadi tuan-tuan, ini direct firman Allah Subhanahu Wa Taala direct kepada ahli syurga tuan. Terus, kan, wahai ahli syurga, kau masuk syurga ni, kau redha tak ni? Tuan-tuan, Allah macam kita lah tuan-tuan, kan? Mak kita bagi kita macam-macam, kan? Tiba-tiba kata, Din, kau redha tak Din? Kau suka tak apa mak bagi ni? Ya Allah tuan-tuan, suka, kan? Jadi tuan-tuan, syurga yang Allah Ta'ala bagi tu dah ada bagi nikmat yang paling besar dah, kan? Allah Ta'ala tanya lagi, kau redha tak ni ahli syurga dapat syurga ni, kan? Jadi dengan berbesar hati tuan-tuan, ya, dengan penuh ta'zimnya, maka kata mereka, kerana apa kami tidak redha wahai Tuhan? Dan sesungguhnya telah engkau kurnia kami barang yang tiada engkau kurniai seorang daripada makhlukmu. Tuan-tuan, setelah daripada dibangkitkan semula daripada kubur tu tuan-tuan, dibangkitkan semula daripada kubur, dikumpulkan berpuluh-puluh tahun, kan? Bertahap sepunyalah lama daripada mahsyar, sampailah masuk ke dalam syurga tu tuan-tuan. Dapat masuk syurga tu, ya Allah, besarnya nikmat. Tiba-tiba lepas tu Allah Ta'ala tanya pula, kau redha tak ni apa yang aku bagi ni, kan? Maka ya Allah, kita fikir tadi, sebelum kita dah fikir dah, kan, dengan berbagai matahari sejengkal kat kepala, kan? Kemudian kita tengok keadaan macam mana keadaan orang berkumpul tu, kan, dalam keadaan tak berpakaian. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi nikmat tuan-tuan, nikmat syurga ni, ya Allah besarnya, kan? Syukurnya ya Allah. Allah Ta'ala tanya balik, kau redha tak ni, kan? Kau redha tak? Kata, kenapa kami tidak redha wahai Tuhan, dan sungguhnya telah engkau kurnia kami barang yang tiada engkau kurniai seorang daripada makhlukmu. Maka firmannya, aku mahu beri kamu lebih utama daripada itu. Dah dapat syurga dah tuan-tuan, dah nikmat depan mata dah. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata apa? Aku nak bagi nikmat lebih besar daripada ni, ya, lebih besar daripada nikmat dia. Kata mereka, apakah suatu lebih utama daripada itu?
maka firman-Nya, aku turunkan atas kamu redaku, maka tiada akan murka atas kamu selama-lamanya. Kalau Allah Ta'ala dah reda dah tuan-tuan, buatlah apa saja pun. Kan? Tapi ahli syurga nanti tuan-tuan, mereka tidak akan buat benda-benda yang pelik-pelik. La yusaddaun. Mereka tu tak pening pun tidak ahli syurga tu tuan-tuan. Pening pun tidak. Sakit kepala pun tidak. Kan apa lagi sakit yang lain-lain. Inilah nikmat. Maka Allah Ta'ala kata, aku turunkan atas kamu redaku, maka tiada aku murka atas kamu selama-lamanya. Selama-lamanya tuan-tuan. Bila sampai bila? Selama-lama. Selagi ada bumi kat situ, tapi syurgalah, selagi itulah selama-lamanya tuan-tuan, kita hidup. Itu ahli syurga tu. Maka di situlah tuan-tuan, nikmat akan didapati oleh orang-orang mukmin. Itulah klimaks kesudahan daripada apa yang mereka buat ketika di dunia dulu. Maka firman Tuhan telah dapat tafsirnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sebagai tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, katanya, an Suhaib bin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlih lillazina ahsanul husna wa ziyadah qala idza dakhala ahlul jannati al-jannata nada munadin inna lakum indallahi mau'ida. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, kira-kira maknanya, bagi sekalian yang berbuat baik itu balasnya lebih baik dan tambahnya. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Itu Quran tuan ya. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah, dan kepada orang yang berbuat baik itu husna, dapat syurga, wa ziyadah. Sekarang tuan-tuan, perbahasan kita pada wa ziyadah tu kan, dan bertambahnya sabdanya, apabila masuk ahli syurga itu akan syurga, bersuruh orang yang menyuruh bahawasanya ada bagi sekalian kamu janjian baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu alam nubayyit wujuhana wa nunajjina minan nar wa tudkhilnal jannah, qalu bala, qala fayukshaful hijab, qala fawallahi ma a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nazari ilaih. Kata orang yang masuk syurga itu, bukankah sudah engkau putihkan muka kami dan engkau lepaskan kami daripada api neraka dan engkau masukkan kami ke dalam syurga? Jawab sekalian yang menyuruh itu, bahkan sabda Nabi, maka dibukakan hijab dan tajalli Tuhan nampak pada semua orang yang memandang Tuhannya. Itu dah tuan-tuan. Ya? Sabda Nabi, maka demi Allah tiada diberi akan mereka itu sesuatu yang lebih suka kepada ahli syurga itu daripada memandang kepadanya. Tidak ada nikmat yang lebih besar, nikmat lebih baik, lebih suka lagi untuk ahli syurga kecuali memandang kepada Allah. Itu dia tuan-tuan. Itu adalah merupakan sebesar-besar a'zamu ni'matan, sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada ahli syurga. Tuan-tuan, hidup kita dekat dunia ni tuan-tuan, apa yang paling nikmat? Apa yang paling nikmat? Makan, tidur, tenang hati, apa dia? Sihat. Sihat, nikmat, dua nikmat yang manusia ni lupa. Sihat dan masa lapang. Saya tuan-tuan, saya cemburu kadang tengok tuan-tuan, pergi balik kampung satu Ahad tu tuan-tuan, tuan-tuan pernah tak? Pergi lalu Bukit Putih tuan-tuan, motor besar tu zoom tuan-tuan. Kan? Motor besar tu kan, kadang-kadang sampai 10 biji, 20 biji tuan-tuan, 20 buah. Mereka nak pergi mana tuan-tuan?
Mereka pergi kan, bila sampai dekat lepas Bukit Putih, lepas SK Ulu Bendul tu tuan-tuan, jalan lurus tu dekat di sawah tu beratur motor tuan-tuan, sarapan. Tengah hari kan beratur pula dekat Zaini Salai tu tuan-tuan. Kan mereka rasa apa tuan? Mereka rasa apa? Rasa nikmat kan, naik motor kan. Ada orang yang sanggup tuan-tuan nak pergi makan kat mana hari ni? Jom ikan patin Temoloh di KL tuan-tuan, naik motor. Kan semata-mata nak makan tengah hari di Temoloh tuan-tuan, ikan patin. Oh, best ustaz, best dia tu ustaz. Memang sedap lah. Kan kita fikir Allah ada banyak masuk kan. Pergi makan banyak betul masuk pergi naik motor kan. Kita yang sampai tak ada masuk sampai tak ada masuk. Jadi waktu tu dia ada masuk. Besok satu hari besok dia tak ada, orang tu tak ada masuk. Macam kita lah juga kan. Dia terasa ya Allah nikmat ni ada masa lapang. Betul kan? Satu lagi sihat. Kan sihat. Nikmat ni lah sihat. Bila terasa nikmat sihat tu tuan-tuan, bila dah apa? Bila dah rasa poning-poning, ini macam nak kena darah tinggi ni kan. Lepas tu badan sakit-sakit. Dulu heran, saya dulu tuan-tuan, betul terang saya cakap, waktu muda-muda dulu heran, sakit-sakit badan lah. Saya heran, apa sakit-sakit badan kau? Tiba-tiba tuan-tuan dari sini kita terasa sakit badan. Oh iyalah kan, terasa nikmat tuan-tuan, sihat kan. Dah sakit besok, ya Allah sadap tengok orang makan, kan sadap dia makan. Waktu kita sihat dulu tak fikir kan, min lantai tuan-tuan. Jadi kita rasa nikmat makan, rasa nikmat tu ada lebih besar nikmat lagi tuan-tuan. Ni besok ni ahli syurga ni kan. Cuma untuk nikmat dunia ni cukuplah sekadar apa? Nikmat apa tuan-tuan? Nikmat tenang kan. Orang macam yang tak betul tu tuan, jalan-jalan tuan-tuan kan. Dia pergi ambil kotak tu, tidur ada dekat stesen bus stop tu. Leno. Tuan, pasal apa leno tuan? Pasal apa leno? Dia tak ada masalah. Masalah tu begitu lah, pandang dia masalah, pada dia tak ada masalah kan. Leno. Pasal apa leno tuan-tuan? Sadap bela kau tidur. Ada setengah orang tak boleh tidur, malam tak boleh tidur, susah nak tidur. Ada kawan saya tuan-tuan, anak dia malam tak tidur. Pukul 3 pagi ajak pergi jalan. 3 pagi anak ajak jalan, dah lah buat pergi jalan, mata gantung dia boleh tidur, anak tak boleh tidur. Ni tuan ya. Jadi itu semua adalah merupakan asam garam dalam kehidupan manusia. Maka di sini Allah Taala, Rasulullah nak beritahu tuan-tuan, ya besok nanti masa hari kiamat nanti, masuk dalam syurga nanti, Allah Taala dah janji dah bahawa ini dah nikmat yang paling besar yang dapat dinikmati oleh ahli syurga. Okey. Maka teranglah pada hadis ini menunjukkan maksud ziyadah pada ayat itu ialah memandang wajah Tuhan yang maha mulia. Tuan-tuan, pandang wajah mak ayah kita pun dah ibadah tuan-tuan. Pandang wajah mak ayah kita dah dapat pahala dah. Kan? Anak kita pandang wajah kita tu pahala pada dia. Kan? Pahala. Boleh pelihara jaga mak ayah kita tuan-tuan ni dah tua tu, pahala. Sekarang dah apa tuan-tuan? Dulu ingat dulu masa orang dulu-dulu tuan-tuan. Waktu dulu-dulu tak ada pampers tuan-tuan, pampers orang tua-tua ni tak ada dulu. Dia bayangkan dulu tuan, yang yang atuk-atuk kita yang tak boleh nak kontrol kan buang air tu kan. Ya tuan. Kan tiba-tiba dah tak perasan. Dah habis najis dekat tilam tu. Waktu tak ada pampers orang tua. Bayangkan ya, sabarnya orang dulu. Sekarang tak ada pampers, tukar pampers je.
Betapa besarnya pahala tuan-tuan. Tengok mushaf saja, Quran saja dah pahala tuan-tuan. Tengok Quran saja dah pahala dah, apalagi baca. Apalagi tadabbur, apalagi faham tafsir dia, apalagi amal. Pahala lagi. Tengok laut. Pahala lagi. Pendek kata tu Allah Ta'ala bagi pahala tuan-tuan. Kan? Yang dosa tak banyak. Banyak pahala pada dosa tuan-tuan. Tapi dosa itulah yang mencari. Betul tuan-tuan. Macam kita lah, kan, orang pertikaikan, kan, pasal apa khinzir tak boleh makan? Kan Allah Ta'ala cipta makhluk Allah Ta'ala juga. Kan khinzir tu juga makan. Padahal benda yang haram, binatang haram tu tak banyak, yang halal banyak. Apa cari haram? Ini dia tuan-tuan. Ya, Allah Ta'ala dah jadikan larangan tu untuk dia tengok. Sama seperti macam mana Allah Ta'ala larang Bani Israel menangkap ikan pada hari Sabtu, pada zaman Musa dulu. Pasal apa tuan-tuan? Pertama, waktu hari itu ialah hari ibadah. Hari ibadah orang Bani Israel tu. Hari macam kita hari Jumaat. Ya, kita umat Islam hari Jumaat tuan-tuan ya. Hari kita kebesaran kita hari Jumaat. Hari Sabtu orang Yahudi. Hari Ahad orang Nasara, orang Kristian. Allah Ta'ala larang Bani Israel jangan tangkap ikan pada hari Sabtu. Pasal apa hari itu hari kebesaran untuk hari beribadah. Tapi ada juga di kalangan Bani Israel yang ingkar. Ada tak macam kita tuan-tuan? Kan? Ya allazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu diseru pada hari Jumaat supaya solat Jumaat, bersegeralah kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala wa zarul bai', dan tinggalkan jual beli. Ada tak orang Islam Muslim, orang Muslim yang mukallaf, kan, yang mukallaf, yang berakal, meniaga pada waktu Jumaat? Ada tak tuan-tuan? Ada tak? Ada. Tuan-tuan, plot cerita di pada zaman dulu sampai sekarang sama tuan-tuan. Plot cerita tu engkar taat cuma pelakon dia berbeza. Betul tak tuan? Pelakon dunia saja berbeza. Kan betul dulu zaman bahasa Nabi Musa dan Nabi Nuh dan dia punya kaum dia. Kan sekarang ni zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dia pelakon ni. Plot cerita sama engkar. Kan Allah Ta'ala kata jangan berjual beli pada hari Jumaat. Kan ada yang ikut. Sama ya. Sama zaman Bani Israel dulu. Kan jangan tangkap ikan pada hari Sabtu. Ada yang tangkap, ada yang ingkar. Ini dia tuan-tuan. Ya. Cerita sama aja. Akhir besok akhirnya tuan-tuan, di manakah kaum-kaum itu sekarang? Pupus. Kan? Kerana apa Allah Ta'ala takdirkan kaum Nabi-Nabi yang terdahulu setakat tu ya. Allah Ta'ala takdirkan kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sepanjang sampai kiamat besok. Itulah kaum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dah kita ni. Nah, akhir besok akan lupus juga, akan pupus juga. Bila masa? Bila sampainya sangka kala itu. Tiupan sangka kala itu. Itulah yang tuan-tuan. Yang mana sekarang ni Israfil sentiasa menunggu-nunggu ya. Dalam hadis kata apa tuan-tuan? Menunggu-nunggu je perintah daripada Tuhan untuk tiup saja. Sekarang ni Israfil dia kata dah tunggu dah tuan-tuan. Ya. Di sangka kala tu, dia punya apa tu? Dah ke mulut dah.
Nak tunggu perintah daripada Allah Ta'ala je. Kan? Pum, tuan-tuan, maka akan mati semua makhluk mati, kecuali Allah Ta'ala izinkan beberapa malaikat. Allah Ta'ala izinkan malaikat Israel, malaikat Mikail, kan, malaikat apa lagi tuan, mereka itu dia akan last sudah mati semua tuan-tuan, maka Allah Ta'ala akan perintahkan wahai Israfil, kan, ke ambil malaikat Jibril punya roh, kan, malaikat Jibril punya roh. Kemudian malaikat Israel itu tuan-tuan, malaikat yang pencabut nyawa tuan-tuan, Israfil dia akan cabut apa. Kemudian tuan-tuan, bila malaikat okey bukan Israfil tuan-tuan, bukan Israfil, maaf sekejap. Okey, sekarang ni Israel dia akan mencabut nyawa malaikat-malaikat ni. Silap tadi ya. Malaikat Israel dia akan cabut nyawa malaikat-malaikat ni. Kan, malaikat Israfil dan sebagainya tuan-tuan. Akhir sekali tuan-tuan, malaikat Israel dia akan cabut nyawa dia sendiri. Dia akan cabut nyawa dia sendiri. Bila dia cabut nyawa dia sendiri itu tuan-tuan, maka Israel pun kata apa? Ya Allah, macam ni rupanya sakitnya sakaratul maut itu. Ya, sakitnya sakaratul maut itu. Macam ni lah aku cabut nyawa orang selama ni, manusia makhluk selama ni, macam ni lah rasa sekarang aku rasa. Ya, malaikat Israel dan cabut roh dia sendiri. Tuan-tuan, jadi benda-benda macam ni tuan-tuan, itu yang Allah Ta'ala pasak dalam kepala umat manusia ni. Mula-mula daripada surah Al-Baqarah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan baginya kepada orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tuan-tuan? Allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Inilah tuan-tuan, perkara ghaib ini. Setelah Allah Ta'ala ajar satu Quran tuan-tuan, satu Quran tu ada ajar, kemudian tafsiran daripada, kemudian hadis Nabi SAW, kemudian para ahli mufassirin kita mentafsirkan tuan-tuan. Akhirnya tadi penutup ayat surah apa tuan-tuan? Surah apa? Surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ada hikmah tuan-tuan mengapa Allah Ta'ala letak surah tu di hujung. Apa hikmah tuan-tuan? Setelah kita belajar berkenaan dengan tauhid, tahu dengan perkara gaib, dengan malaikat, dengan syurga neraka, dengan sirat dan semua tuan-tuan, akhirnya ditutup dengan qul a'udzu birabbin nas. Agar segala apa yang kita belajar ni jangan jin syaitan yang meragu-ragukan kita lagi. Aku berlindung daripada Tuhan manusia. Aku berlindung dengan Tuhan manusia. Malikin nas, raja segala manusia. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan waswas al-khannas ini. Al-khannas inilah tuan-tuan memberi kita waswas tuan-tuan. Was-was, ragu-ragu, kan yang kita nampak sekarang ni tuan-tuan, apabila Allah Ta'ala uji saja tuan, keluar dalam Facebook, kan, keluar dalam medsos, kan. Bila Allah Ta'ala uji dia saja, mengapa aku diuji begini? Tanya tuan, mengapa aku diuji begini? Kan? Pasal apa tuan-tuan? Nak bagi ragu-ragu kepada manusia. Kau awalnya senang, tiba-tiba kau diuji susah. Kan? Selama ni kau banyak semayang, banyak doa, tapi kau tak dapat apa pun. Tengok syaitan masuk tuan. Syaitan masuk. Tiba-tiba tuan-tuan datang, kan?
datang kiri kanan semua tuan-tuan. Akhir kecewa. Orang datang agama lain bagi bantuan, dah masuk. Ini cara dia tuan. Ya. Jadi di akhir Quran tu Allah Taala tutup dengan supaya jangan benar kita belajar dalam Quran itu tuan, jangan ragu-ragu. Kan, jangan ragu-ragu, kan? Jangan ragu-ragu dan kita tutup kan dengan berlindung kita daripada kejahatan al-khannas ini. Okey. Kata Khazin, telah bersalah-salahan mufassirun pada mana ziyadah itu atas beberapa qaul. Tuan-tuan, ziyadah tu lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah itu ulama ahli tafsir dia berbeza pendapat. Ya, ziyadah tu maksud apa ziyadah tu? Okey. Maka ini qaul satu jamaah daripada sahabat Nabi, setengah daripada mereka itu Abu Bakar As-Siddiq dan Huzaifah dan Abu Musa Asy'ari dan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dan ialah qaul Al-Hasan dan Ikrimah dan Ad-Dhahhak dan Muqatil dan As-Sudi. Maka dalil atas sah qaul itu ialah mangkul dan ma'qul. Adapun mangkulnya ialah hadis yang datang riwayatnya daripada Suhaib di atas tadi, kan, iaitu melihat Tuhan, kan, daripada Suhaib tadi, Suhaib tadi, kan. Jadi itu dalil yang mereka yang disebutkan nama ni tadi, dia kata maknanya melihat Allah Subhanahu wa taala, kan, iaitu hadis yang datang daripada Suhaib di atas tadi dan lainnya. Dan ada pun ma'qulnya dari segi akalnya, maka kami kata bahawasanya al-husna itu lafaz yang mufrad, masuk atasnya harfut ta'rif, kan, maksudnya lafaz yang mufrad husna tu dan masuk katanya harful ta'rif. Maka alif lam ma'rifah ni tuan, maka kembali ia kepada maklum yang dahulu iaitu syurga. Ya, kembali kepada syurga lah, kan, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Maka sabit dengan itu bahawa dikehendaki daripada lafaz al-husna, al-hasanu itu ialah syurga. Dan apabila sabit ia demikian, nescaya wajib bahawa ada kehendak az-ziyadah pada ayat itu lain daripada syurga. Dan husna tu maknanya syurga dah tuan-tuan, ziyadah tu maksudnya apa pula? Jadi musannif ni kata bahawa sudah semestinya ziyadah tu lain maksud daripada husna, syurga. Okey. Supaya tiada jadi berulang-ulang sebutan di sini. Bukanlah maksud lillazina ahsanu al-husna, dan orang-orang yang membuat kebaikan dia mendapat dah husna syurga, wa ziyadah syurga lagi, tak betul. Kan berulang pula perkataan syurga tu. Jadi ziyadah tu mesti perkataan makna lain. Makna lain. Maka ialah melihat Allah Azza wa Jalla, itulah yang ditarifkan sebagai az-ziyadah tu oleh nama-nama disebut ke atas tadi. Dan barang yang memberi kuat atas maksudnya demikian ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, dan wajah mereka itu pada hari itu nadhirah, gilang gemilang. Tuan-tuan, wajah gilang gemilang tuan-tuan, bercahaya-cahaya, ila rabbiha nadhirah, dan kepada Tuhan mereka akan melihat. Tuan-tuan, wajah ahli syurga tuan-tuan Allah Taala akan putihkan tuan-tuan, gemilang-gemilang, bercahaya, ya, bercahaya. Dan bukan hanya wajah ahli syurga saja yang bercahaya tuan-tuan, orang mukmin saja yang bercahaya, malahan seluruh badan dia tuan-tuan akan bercahaya tuan-tuan, seluruh badan dia, hingga kan, ingat tak kisah macam mana ahli neraka ni cuba nak ahli yang dah confirm dah masuk neraka ni tuan-tuan, yang buat kejahatan ni cuba nak menumpang cahaya daripada ahli syurga ni tuan-tuan. Ya, ni dia. Dan telah berkata Mu'tazilah tiada harus ditangguhkan makna ziyadah itu atas makna melihat. Ini makna yang kedua.
Makna pertama tadi tuan-tuan, ziyadah tu maksudnya melihat Allah SWT. Kemudian tapi Mu'tazilah dia menolak pendapat ini. Ini pendapat kedua oleh Mu'tazilah, tuan ya. Tidak harus ditanggungkan makna ziyadah itu atas makna melihat. Kerana segala dalil cara akal menunjukkan Allah Ta'ala itu tidak mungkin. Dia kata dia akal menunjukkan bahawa tak mungkin dapat lihat dengan Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Dan pula pasti ziyadah itu wajib bahawa ia daripada jenis yang ditambahkan atasnya. Maksudnya tuan-tuan, ziyadah tu maksud dia al-husna tu syurga, ziyadah tu maksud nikmat syurga ni tambah. Dalam syurga tapi ditambah nikmat tu nanti. Tu maksud Mu'tazilah. Maka melihat Tuhan itu bukannya daripada jenis nikmat syurga. Ya, telah menanggungkan makna ziyadah itu lain daripada melihat Tuhan. Ini pendapat yang kedua, tuan. Kemudian Mu'tazilah. Maka tidak dipakai kata Ahlus Sunnah seperti yang telah sudah itu. Sedangkan Ahlus Sunnah dia dalil wujuh yauma idzin nadhirah tadi dalam Quran. Kan Allah Ta'ala sebut dah wajah orang mukmin pada ketika itu berseri-seri, gilang gemilang. Apa dia? Ila rabbiha nadhirah. Iaitu apa? Kepada Tuhannya mereka akan melihat wajah Tuhan. Dalil kuat dah. Kan? Tapi Mu'tazilah dia menolak. Ya, menolak. Okey. Maka tidak dipakai daripada segala kata Mu'tazilah itu dengan katanya bahawasanya segala dalil cara akal itu menunjukkan mungkin berlaku melihat Tuhan di dalam negeri akhirat. Dan apabila tiada didapati pada akal akan barang yang menegahkan daripada melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan datang beberapa hadis yang sahih mengisbatkan melihat Tuhan itu wajib berjalan kepadanya dan memperlakukannya atas zahirnya daripada ketiadaan ihatah dan tashabbuh. Okey tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, jadi ini adalah hujah mereka itulah ya. Cuma di bawah ni tuan-tuan kita dijawab daripada orang ya, dijawab orang daripada perkataan Mu'tazilah pada katanya dan ziyadah itu wajib ia daripada jenis yang diziadahkan atasnya. Maksud tuan-tuan, ziyadah itu wajib, penambahan itu wajib ia daripada jenis yang diziadahkan atasnya. Maksudnya tuan-tuan macam inilah. Kan kita makan nasi, lauk dan sebagainya tuan-tuan. Kan jadi kita pergi rumah tuan rumah ni, kan tak apa tuan rumah kata apa tuan-tuan? Kan makan tak apa. Lauk habis kan saya tambah lagi. Jadi tambah tu tuan-tuan maksud dia tambah lauk kau tambah nasi. Tambah lauk lah. Tu maksud tadi dia kata bahawasanya yang diziadahkan atasnya itu apabila ia dengan kadar tertentu. Okey, dan bahawasanya wajib ia daripada jenis yang diziadahkan itu. Maksudnya tuan-tuan, wajib ia ditambahkan kepada jenis tu. Kata tak okey, tak apa saya nak tambah. Kan tak apa tadi habis lauk saya tambahlah. Jadi tambah lauk. Sama jenis. Kan lauk itu. Itu maksudnya tadi. Maka dikata maksudnya lagi tuan di sini. Nescaya dia kata bahawasanya yang diziadahkan atas itu adalah itu apabila ada ia dengan kadar yang tertentu. Nescaya adalah ziadahnya itu daripada jenisnya. Memang daripada jenisnya tuan-tuan. Okey. Dan apabila tidak ada ia dan kadar yang tertentu, nescaya wajib keadaan ziyadah itu menyalahi baginya. Maka yang disebutkan pada ayat itu lafaz al-husna itu syurga, dan nikmatnya yang tiada dikadarkan dengan kadar yang tertentu, maka wajib bahawa ziyadah atasnya itu ada satu yang lain daripada nikmat syurga. Maka yang lain itu ialah melihat Tuhan. Tuan-tuan, nikmat juga ditambah tapi bukan daripada nikmat syurga yang tertentu itu, tapi dia lebih tinggi lagi ziyadahnya. Okey. Dan dijawab orang akan kata Mu'tazilah, satu jemaah daripada mufassirin menanggung ziyadah atas makna lain daripada melihat. Jawabnya perkataan jamaah mufassirin itu lawan bagi qaul dan satu jemaah mufassirin yang mufassir itu ahli tafsir tuan ya, yang mentafsirkan ziyadah itu melihat Tuhan. Maka yang mensabitkan itu didahulukan atas yang menafikan tuan-tuan. Tak apa.
Itu pendapat yang berlawanan kedua tu. Kaul yang keduanya pada mana ziyadah itu ialah barang yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bahawasanya berkata ziyadah itu ialah bilik daripada lu'lu' yang satu, ada baginya 4 pintu. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Ali berkata bahawa ziyadah itu ialah bilik yang ada dalam syurga. Ya, daripada lu'lu' warna marjan tu, permata tuan-tuan, ada bagi 4 pintu. Itu terjemah penafsiran daripada riwayat daripada Sayyidina Ali. Kaul yang ketiga bahawa al-husna itu satu daripada hasanat. Husna itu satu daripada hasanat, kebaikan. Dan ziyadah itu ialah ganda-gandanya hingga 10 hingga 700. Ini dari segi bilangan pula tuan. Siapa yang kata tu? Kata Ibnu Abbas. Ialah seumpama firman Allah Subhanahu wa taala, waladaina mazid, dan di sisi kami ada kami tambahnya. Jadi itu bilangan. Pandang. Katanya dibalas akan mereka itu dengan amal mereka itu, dan ditambah akan mereka itu dengan kurnianya. Kata Qatadah adalah Al-Hasan berkata ziyadah itu satu hasanah dengan 10 seumpamanya sampai 700 ganda. Jadi tuan-tuan, ziyadah itu ada kait dengan husna tadi, hasanat tadi, kan? Jadi hasanat tu dah kebaikan dah, jadi ziyadah tu bertambah-tambah lagi. Tuan ya. Qaul yang keempat bahawasanya al-husna itu satu hasanah, seperti satu hasanah, dan ziyadah itu ampun daripada Allah. Ini dan ridwannya mengatakan dia oleh Mujahid. Tuan-tuan, ini Mujahid pula dia mengatakan bahawa hasanah ziyadah itu ialah keampunan. Keampunan. Tadi bilangan berganda-ganda daripada kebaikan. Yang kedua tu pula perkataan ziyadah itu adalah lu'lu', kan? Dapat bilik dibina pada lu'lu'. Ni dia tuan. Ya. Kemudian kaul yang kelimanya ialah perkataan Ibnu Zaid bahawasanya al-husna itu ialah syurga, dan az-ziyadah itu barang yang diberikan mereka itu di dalam dunia, tiada dihisap akan mereka itu dengan dia pada hari kiamat. Jadi Ibnu Zaid pula menafsirkan bahawa tuan-tuan, husna itu ialah syurga, tapi ziyadah itu ialah perkara ataupun barang ataupun nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang ni, dia masuk syurga tanpa hisap, tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ziyadah, itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada ahli syurga. Ada tuan-tuan ya, ada ahli syurga yang masuk syurga tanpa dihisap. Siapa tuan-tuan? Para syuhada, para rasul, para nabi, para syuhada, tanpa hisap. Nabi dan rasul itu confirm lah tuan-tuan. Dan para syuhada ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kelebihan, dan bagi kelebihan kepada mereka itu, roh mereka itu berada dalam tumpulok burung hijau tuan, dalam syurga. Maksud dia tuan, mereka boleh pergi ke mana saja, bebas pergi ke mana saja yang mereka suka dalam syurga tuan. Ini nikmat tuan, pergi ke mana saja. Mereka boleh pergi mana saja dalam syurga tuan, kan jumpa kawan-kawan dan sebagainya. Ini tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, para syuhada ni Allah Ta'ala bagi nikmat lebih tuan-tuan. Dekat dunia Allah Ta'ala dah bagi nikmat dah. Dekat dunia Allah Ta'ala bagi nikmat tuan-tuan. Ya. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu, wala tahsabanna allazina qutiluna fi sabilillah amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu nyangka wahai manusia bahawa orang yang dibunuh syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Malahan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, malah diberi rezeki lagi. Kalau tuan-tuan baca kisah bagaimana tuan-tuan para syuhada Afghanistan,
Syuhada Bosnia sudah pasti ke Wisma kita, tuan-tuan. Ya. Ceritanya sama, tuan-tuan. Kisah bagaimana yang berlaku kepada syuhada. Ya. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in atau tabi'in, tuan-tuan. Sama sampai sekarang, tuan. Apa dia? Orang yang mati syahid, kan, yang mati syahid, ya Allah Ta'ala bagi dia mereka nikmat syahid. Pertama, dia punya jasanya tidak hancur. Nak membuktikan ayat Quran tadi, mereka tu tidak mati, malahan mereka itu hidup dan Allah Ta'ala bagi rezeki setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan, kan, syuhada Bosnia ini berada di bawah timunan, dah reda, tuan-tuan. Kawan dia pergi gali balik, cari balik jenazah ataupun mayat syuhada, tuan-tuan. Gali-gali jumpa, tuan-tuan, yang pertama mereka jenazahnya tidak dimakan ahli bumi. Sebagaimana hari pertama mereka tu dibom berdarah, tuan-tuan, macam itulah dia punya setelah 6 bulan, tuan-tuan. Itu pertama yang lebih menguatkan iman kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala kata mereka itu tidak mati, malah mereka hidup. Bezanya satu, tuan-tuan. Dua. Apa dia? Rambut dia. Rambut dia makin panjang. Rambut dia panjang, kuku dia panjang, tuan. Macam hidup. Itu dia cerita sendiri, tuan. Ya, bezanya para syahadat ni, kalau jumpa rambut dia panjang, kuku dia panjang. Macam orang hidup betul. Macam itulah, tuan-tuan. Bacalah para syahadat Afghanistan macam mana, Bosnia, kan, Shishan, Chechnya. Betul, tuan-tuan. Allah Ta'ala pelihara. Macam mana kita yakin lagi dengan agama Islam, tuan? Kan ada lagi tak yakin dengan agama Islam tu? Kan ragu-ragu lagi. Allah Ta'ala tunjuk pada mata kita dah. Kan 6 bulan, setahun. Tapi jenazah dia, Allah, tuan, macam mati semalam. Takkan tak yakin lagi. Allah Ta'ala pelihara agama ni. Allah Ta'ala pelihara umat dia. Jaga betul para syuhada ni. Itu belum lagi, tuan-tuan, roh dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala macam mana tinggi dia. Itu yang kita cuba, tuan, tengok para syuhada, tuan. Cuba tengok muka. Senyum. Mana ada orang meninggal senyum, tuan? Kecuali para syuhada. Kita tengok orang senyum. Jadi, tuan-tuan, tanam dari kita ni, tuan-tuan, bahawa mesti ada dalam diri kita, tuan-tuan, aku nak mati syahid. Niat dulu, tuan-tuan, nak mati syahid. Kerana ada dalam diri setiap orang, kerana ada dalam diri, tuan-tuan, tanam aku nak mati syahid. Niat kena ada dulu. Ya, dapat tak dapat tu wallahu alam, tu lain cerita. Itu ni akan ada dulu, tuan-tuan. Itu sebenarnya, tuan-tuan, ialah Allah Ta'ala jaga. Ya, kebanyakan macam orang yang Allah Ta'ala pelihara jasad daripada tak dimakan oleh bumi, tuan-tuan. Jasad para syuhada, jasad para nabi, para rasul. Jasad siapa lagi, tuan-tuan? Siapa lagi? Ada lagi, tuan-tuan. Banyak kes, ya, yang diceritakan oleh almarhum Allah yarham Syekh Murtada bekas mufti, kan, dia ceritakan macam mana dia terlibat dengan pengubahan kubur tu, nak alih ke tempat lain, tuan-tuan, gali-gali. Dia kata dia cerita di Johor. Ya, masa lama dah di Johor, tuan-tuan. Dia kata lebih daripada 3 atau 4 jenazah, tuan-tuan, tak dimakan oleh bumi, tuan-tuan. Ni cerita benar. Tak dimakan oleh bumi. Macam mana ditanam 20 tahun lalu, 12 tahun lalu, macam tu lah, tuan-tuan. Cek-cek rupa-rupanya orang ni siapa, tuan-tuan? Mengaji.
orang yang mengaji Quran kan, yang dulu-dulu saya dulu tuan-tuan bayar RM10 kan. Mengaji Quran ni kan banyak pahala dia tuan-tuan. Banyak saya jumpa dah kisah-kisah orang mengaji Quran tuan-tuan jasad tak makan di bumi. Pasal apa? Dia walaupun dia tak hafaz Quran, tak hafiz, tapi dia mengajar. Kan? Mengajar Quran. Kan? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah siapa yang belajar Quran dan mengajarkannya. Banyak jumpa tuan-tuan, jumpa dah. Ya. Jasad tak makan di bumi. Allah Taala pelihara jasad dia. Hingga kan bukan hanya jasad tuan-tuan, kain kapan Allah Taala pelihara. Ya, kain kapan Allah Taala pelihara tuan-tuan. Ya. Ni tuan-tuan, ya. Jadi itu sebagai pengajaran bagi kita lah, tuan ya. Hanya kita supaya ialah kapan tidak pun tuan-tuan yang ada kepakaran kemahiran Quran tu bolehlah ajar, kan? Tak ajar jiran pun cucu-cucu, kan? Ajarlah sedikit. Kalau tidak dapatlah kita manfaat ataupun syafaat Quran itu. Ya. Itu sajalah untuk malam ni. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi masalah ahli syurga yang sekurang-kurang martabat yang semulia-mulia di sisi Tuhan. Jadi kita tengok tuan-tuan, paling kurang martabat ahli syurga ni macam mana rupa kan? Semulia-mulia ahli syurga ni macam mana rupa nanti kita tengok tuan-tuan. Paling rendah martabat pun Allah Taala dah angkat tinggi dah. Apatah lagi yang paling tinggi martabat ahli syurga ni tuan, Allah Taala angkat. Ya, ni dia. Itu saja tuan ni untuk malam ni. Mudah-mudahan ya Allah Taala berikan kita paling tidak dapatlah kita mengamalkan sedikit. Minta maaf, ampun dan maaf kalau sekiranya ada kesalahan silap. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna allazi yanfa'una, Rabbana faqihna faqih lana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa zakar. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.